sebarang aduan telah dibuat kepada pihak yang bertanggungjawab melalui akta whistleblower ini untuk tujuan mendedahkan salah laku yang berlaku di kalangan penguatkuasa itu sendiri. Terima kasih. Menteri, isu yang sama juga. Boleh saya jawab sama. Terima kasih Menteri. Saya ambil maklum jawapan yang diberikan oleh Menteri berkait dengan kartel di PDRM. Tapi saya nak bangkit isu ini. Isu ini sebenarnya dilontarkan oleh IGP sendiri. Adakah ini bermaksud bahawa mantan IGP itu bohong? Dan apakah tindakan kerajaan terhadap IGP yang bohong? Ini bukan isu yang boleh thrown on by the side. This is a very serious issue. Dan juga kalau satu siasatan telah dibuat oleh SIAP, saya minta kerajaan supaya make it public. So kita pun boleh percaya bahawa siasatan itu memang independen dan bebas. Terima kasih. Boleh saya tanya Datuk Menteri, yang berkaitan. ini berkaitan juga dengan itu penangkapan di April ini. Datuk Sri Niki Liao dan pegawai-pegawai polis yang ditangkap bersama dengan MACC. Bukankah itu satu tanda-tanda bahawa adanya kartel di dalam PDRM dan juga MACC? Saya tanya yang berkaitan, Yang Berhormat. Saya nak menjawab apa yang telah dibangkitkan oleh Jelun. Seperti yang Berhormat sedia maklum, kalau perkara yang tidak berasas, bagaimana kita nak buat siasatan yang lebih lanjut. Tapi oleh kerana kadang-kadang kala ada mereka yang takut sebagai contoh. Sebab itu kita dah ada Whistleblower Act. Mereka sepatutnya keluar berani dan kita akan protect mereka. Jadi tak timbul isu ini kalau sebenarnya perkara-perkara yang dilontarkan itu adalah perkara yang benar. Jadi tak timbul masalah ini. Seperti Yang Berhormat kata, ada Yang Berhormat dengar mereka yang buat laporan perkara berasas, orang itu pula yang kena ambil tindakan. Minta Yang Berhormat sila bagi maklumkan kepada saya dengan secara sulit dengan saya secara hitam putih supaya saya dapat membantu mereka yang telah pun ambil tindakan terhadap sesuatu perkara yang jelas telah pun mereka laporkan. Yang Berhormat, Speaker, satu soalan spesifik kepada Yang Berhormat Menteri kalau boleh. Dapat kita jadikan ianya sebagai contoh. Yang Berhormat boleh timbulkan dan kita boleh ambil tindakan dan saya akan ambil tindakan, saya pasti akan ambil tindakan kalau mereka yang benar-benar mempunyai maklumat diambil tindakan. Manakala yang perkara yang sebenarnya tidak diambil tindakan. I'll stand firm, saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat tentang perkara ini. Siap report, Menteri. Menteri siap report. Just one specific question saja. Satu apa yang telah ditimbulkan oleh... Boleh saya tanya sama ada? Nanti dulu nak jawab yang IGP tadi. Betul, sebab itu saya dah kata, saya tak kata IGP bohong, tetapi kita oleh kerana kartel yang PDRM telah buat siasatan, tak ada perkara yang seperti yang dikatakan, maka sebab itu saya serahkan pada SIAP dahulu. SIAP dah buat laporan, kalau betul tak ada, dan IGP bohong. Yang Berhormat, boleh tapi saya kalau tanya ada, dan kita akan ambil soalan tindakan. yang berkaitan dengan it is only fair untuk kita buat siasatan dengan lebih lanjut, supaya akhirnya kita dapat kepastian untuk kita ambil tindakan. Berkaitan kalau dengan isu yang sama, jawapan yang sama juga yang akan adakah saya... satu statement Would the report be made public? Terima kasih. Menteri, would the report be made public? No, it is connected. Yang Berhormat, just sekejap saja. Nanti Menteri, jawab, saya minta supaya laporan itu di made public. Will that happen? Okay. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sambung dengan satu soalan lagi. Sebab dalam isu ini, kenyataan-kenyataan terbuka yang dibuat oleh mantan Ketua Polis Negara dan si Hamid Badu juga melibatkan beberapa tuduhan yang melibatkan Yang Berhormat Menteri sendiri. Itu satu. So, jadi soalan saya yang spesifik saja, adakah dalam siasatan PDRM dan juga apa-apa siasatan lain, adakah Tan Sri Hamid Badur dijemput untuk dan maklumat dan keterangan beliau direkodkan dan lepas itu menilai. Ya, adakah itu berlaku atau tidak? Itu soalan yang sama. Adakah statement diambil daripada dia? Itu yang amat penting because he is the person who made sama juga. Okey, Yang Berhormat, saya nak jelaskan di sini bahawa PDRM telah pun melakukan siasatan. Sudah tentu bila kita lakukan siasatan, semua mereka yang terbabit kita jemput dan kita ambil kenyataan daripada mereka semua.
Manakala perkara yang dibangkitkan selepas itu, kita serahkan pada SIAP untuk siap buat siasatan selanjutnya dan selepas itu baru kita akan ambil. Jadi Yang kalau Berhormat, ada kesalahan. just a yes or no, adakah statement diambil daripada Saya bekas telah IGP? pun menjawab bahawa segala Itu adalah dalam pengetahuan this is KDN. not court case. This is not in the No, court. it's in You the can ask me knowledge if of I the say KDN. that. Yes, I Yeah, so said. we are just Semua- asking a yes sebab or no. tu saya Was a dah kata. statement taken from him? No, it is So not no your saja. time to ask me that kind of question. It is Itu the penting. time for me to give you the answer. You sit down, as I said just now. It is for me to Kalau ask the you nak- question. If you want to accept my answer, you accept. You are If not you don't want to answering. answer- How My can I answer- accept something when you're not answering? Right. It's a yes or no. Was a statement taken from him? Saya nak menjelaskan tentang beberapa perkara. Saya dah kata tadi, semua mereka yang terbabit akan kita ambil kenyataan daripada mereka. So sudah Semua. diambil. Is that Semua- what you're saying? Adakah itu jawapannya? Itu saja yang kita minta. Okay, Yang Berhormat, this is not a court that you can ask me that kind of question. I've already answered you. And you boleh ambil. Your answer is secara no mana. answer with respect, Yang Berhormat. Yang Berhormat Puchong dan Yang Berhormat Batu Kawan juga telah bertanyakan menjadi cadangan untuk mewujudkan satu badan bebas bagi menyiasat kes-kes berhubung isu integriti dan salah laku agensi penguatkuasa. Dan saya telah maklumkan bahawa perkara ini telah pun Kementerian Dalam Negeri telah pun membentangkan suatu undang-undang di Dewan Rakyat pada 26 Ogos 2020 berhubung penubuhan satu badan bebas bagi mengawal selia tata kelakuan polis di Raja Malaysia, iaitu Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis RUU IPCC 2020, dan bacaan kali kedua bagi IPCC 2020 akan dibentangkan dalam sidang parlimen pada kali ini, insya-Allah. YB Julutong dan juga Segambut pula telah membangkitkan berkenaan peruntukan khusus bagi memperkasa bahagian D11 PDRM. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, semasa pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober 2022 yang lalu, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 13 juta ringgit untuk memperkasa bahagian D11 PDRM termasuk 100 perjawatan yang baru bagi meningkatkan keberkesanan siasatan di setiap kontingen serta meninggikan mutu perkhidmatan kepada masyarakat. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, setakat ini pegawai D11 memang telah sedia ditempatkan di setiap kontingen negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Keperluan mewujudkan bahagian D11 di setiap daerah pula memerlukan perancangan rapi memandangkan kesesuaian penempatan pegawai PDRM perlulah berdasarkan keperluan tugas dan beban kes yang bersesuaian. YB Julutong juga telah membangkitkan Minta mengenai penjelasan, status Menteri. pencarian Kulai, sini. Kulai. Ya. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Speaker. Saya hanya nak tanya kerana dalam ucapan Menteri Kewangan, beliau sebut bahawa 100 jawatan baru akan disediakan untuk D11. Tetapi apabila saya semak anggaran perbelanjaran persekutuan, jumlah untuk kepolisan remain sama, jawatan untuk kepolisian remain sama, adalah sama, iaitu masihlah 142,160. Jadi saya nak tanya, 100 jawatan baharu ini di 11 adalah jawatan itu ditarik daripada bahagian yang lain ataupun memang kerajaan berhasrat untuk wujud 100 pejawatan yang baharu. Itu sahaja. Terima kasih Menteri. Terima kasih. Sebenarnya kita nak mewujudkan jawatan yang baru. Walau bagaimanapun kita akan menyesuaikan kedudukan bajet yang telah pun diletakkan dalam buku ini, ya, insya-Allah. Menteri ada 3 minit setengah YB lagi. Julutong, sila, ya, Kang Ah. Ini Julutong tu. Telah membangkitkan mengenai status pencarian Jolo. KDN melalui Polis Diraja komited untuk mengesan keberadaan Low Tek Jo atau Jolo untuk dibawa balik bagi menghadapi siasatan. Dalam hal ini saya ingin memaklumkan bahawa selain Malaysia, Singapura juga telah memfailkan pertuduhan terhadap Low Tek Jo pada tahun 2016 dan telah memperoleh red notice dari Interpol pada tahun yang sama. Amerika Syarikat juga
telah memfailkan pertuduhan di mahkamah di New York pada tahun 2018 dan waran tangkap telah dikeluarkan ke atas Jolo pada tahun yang sama. Untuk maklumat yang berhormat, Interpol dianggotai oleh 194 buah negara atau member countries. Tetapi sehingga ke hari ini, tiada sebarang maklumat yang diterima oleh Malaysia atau Singapura maupun Amerika Syarikat daripada mana-mana negara ahli Interpol berhubung keberadaan Jolo. Pada tahun 2019 dan 2020, mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid bin Badoh ada betul mengeluarkan kenyataan media bahawa Jolo dipercayai bersembunyi di China. Namun, Kedutaan Besar China telah mengeluarkan kenyataan pada tahun 2020 menafikan bahawa Jolo dilindungi oleh Beijing. Jadi isu ini kita tak tahu di mana Jolo yang sebenarnya. Ya, Muhammad Jelutong. Terima kasih Muhammad Menteri di atas penjelasan tersebut. Saya pun berharap Jolo akan ditangkap dan dibawa balik ke Malaysia seberapa cepat yang mungkin. Pada masa yang sama, semasa perbahasan, saya juga telah membangkitkan tentang tiga isu lagi. Satu adalah berkenaan dengan Allahyarham Anisah Ali, pegawai kastam yang dikatakan dibunuh dalam satu kemalangan. Kedua berkenaan dengan penyiasatan kes Altantuya Syaribu, pembunuhan beliau. Kerana D11, seperti yang telah diumumkan oleh Muhammad Menteri, adalah untuk memastikan tidak ada sebarang keganasan apa juga bentuk berlaku kepada wanita. Ini adalah kes-kes yang telah berlaku. Dan akhir sekali adalah berkenaan dengan suami Indira Gandhi. Kita lihat kemarin ada berita mengatakan pada tahun 2015, 2017 beliau telah membeli kenderaan baru. Walaupun PDRM memaklumkan bahawa pada tahun 2014 beliau telah meninggalkan negara, telah keluar negara. Jadi permintaan saya adalah, adakah perkara-perkara ini juga akan turut disiasat oleh cawangan D11? Ya, sudah tentu Muhammad Jelutong. Inilah yang sebab itu kita ingin menambah lagi pejawatan. Kerana sekarang ini dalam pejawatan D11 itu agak kecil. InsyaAllah kita akan mendapat perhatian yang lebih menyeluruh dengan adanya pejawatan yang lebih besar. Ya, Yang Muhammad. Menteri, saya Terima kasih, Menteri. Ya, saya tadi bangkit berkenaan dengan infrastruktur, tapi Menteri kata akan jawab bertulis. Sebenarnya saya berada di sini pada waktu ini. Ramai daripada ahli parlimen tak ada. Okay. Tapi Menteri jawab. Jadi bagi minta, saya peluang untuk bukan itu Yang Muhammad. Saya kata saya dah masuk bab lain. Sebab itu saya kata saya akan berikan secara tulis secara detail kalau Yang Berhormat minta tentang beberapa infrastruktur yang telah pun saya kemukakan tadi. Kata dah secara menyeluruhnya kita ada prioriti yang diberikan. baik. Jadi kalau spesifik, Sebenarnya bukan spesifik. Sebenarnya perkara besar. Ya. Saya cuba perkara besar. Betul saya sebut dalam perbahasan saya berkenaan dengan isu infrastruktur balai dan kuasa polis ditangkap, diledang. Namun hanya bila dapat jawapan kepada soalan saya pada hari Khamis yang lepas, jawapan ini membuktikan bahawa sebenarnya peruntukan yang diberi kepada PDRM memang tidak cukup. Ya, ini berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Jadi kita lihat banyak sudah laporan-laporan berkenaan dengan infrastruktur yang daif. Semua kawasan banyak. Bertahun-tahun ya, tukar Perdana Menteri, tukar Menteri 2015. Saya ingat Menteri Dalam Negeri pada masa itu Bagan Datuk sebut perlu penelitian yang holistik untuk lihat masalah infrastruktur polis. 2016 Yayasan Pencegahan Jenayah kata kena tengok. 2 tahun lepas. Jadi perkara dasarnya bagi saya sedang perkara dasarnya ialah apakah benar-benar kita ni boleh menyelesaikan masalah infrastruktur polis yang sangat daif. Sampai bila kita boleh selesaikan perkara ini? Sebab saya lihat bertukar menteri, ada yang jadi Perdana Menteri, tapi sehingga sekarang masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan saya faham, saya setuju, mesti menteri setuju kita nak bela nasib anggota polis kita, tapi kita tengok rumah mereka. Yang Muhammad ambil masa saya kalau macam ni, Yang Muhammad dan Tuan Bertua, oleh kerana panjang puasan yang telah pun dibangkitkan, saya tak bagi masa. Sudah Habis, saya akan jawab secara bertulis kepada semua yang lain kerana telah diambil alih oleh ahli-ahli Muhammad membincangkan perkara. Speaker bagi masa tambahan. Sedikit, Datuk.
Terima kasih Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Luar Pengguna untuk menjawab 40 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pertama sekali saya ingin menzahirkan kesyukuran kerana bajet tahun 2022 telah dibentangkan dengan jayanya oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada semua anggota perkhidmatan awam yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung, terutama pegawai dan kaki tangan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Luar Pengguna yang telah bertungkus lumus dalam mengubal bajet tahun 2022. Saya mengucapkan setinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atas kepercayaan kepada KPDNGP melalui peruntukan yang telah diberikan dalam bajet 2022. Dengan bertemakan Keluarga Malaysia, Makmur Sejahtera, KPDNHP akan memanfaatkan bajet 2022 ini untuk terus memperkasa dua kumpulan sasar, iaitu golongan pengguna dan golongan peniaga. Antaranya, dengan melahirkan pengguna pintar, memastikan semua manfaat pelaksanaan inisiatif rakyat sentrik dioptimumkan dan sampai ke golongan sasar, manakala di pihak peniaga pula, KPDNHP akan sentiasa menjalinkan hubungan erat dan strategik dengan mengadakan libat urus industri bagi mendapatkan pandangan langsung dari mereka agar keputusan yang bakal diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bersifat menang-menang dan melibatkan kepentingan semua pihak. Pada bajet 2022, KPDNHP telah diperuntukkan sejumlah lebih kurang 1.15 bilion ringgit bagi meneruskan usaha-usaha memperkukuhkan perdagangan dalam negeri melalui penciptaan nilai dan pendigitalan, adaptasi teknologi dan inovasi sebagai asas kecemerlangan organisasi selain meningkatkan perlakuan dan memperkasakan pengguna yang rasional. Di samping itu, beberapa peruntukan untuk program bersifat rakyat sentrik diteruskan. Antara program yang jelas menyentuh, merasai, memahami kesusahan dan denyut nadi rakyat ialah seperti program pengedaran barangan perlu atau LPG dan community drumming dengan peruntukan 200 juta ringgit. Program penstabilan harga minyak masak dengan peruntukan 400 juta ringgit. Subsidi tepung gandum kegunaan am dengan peruntukan 40 juta ringgit. Dan juga program penyeragaman harga untuk Sabah, Sarawak dan Labuan dengan peruntukan 40 juta ringgit. KPDNHP ingin menyatakan komitmen di sini bagi memastikan peruntukan subsidi ini akan dioptimumkan dan sampai serta dinikmati oleh golongan sasar dan golongan yang sepatutnya. Tuan Yang Di-Pertua, di bawah bajet 2022 juga memperlihatkan bahawa peranan KPDNHP dalam memperkukuhkan pemulihan dan membina daya tahan ekonomi negara. Ia dapat dilihat di mana beberapa peruntukan di bawah bajet kali ini adalah kelangsungan kepada peranan KPDNHP mencipta permintaan atau creating demand sekaligus menggerakkan aktiviti ekonomi domestik negara.
Inisiatif dan program kempen beli barangan Malaysia, KBBM, dengan peruntukan sejumlah 20 juta ringgit dan juga pelaksanaan program jualan Malaysia, PJM, dengan peruntukan 10 juta ringgit. Kali ini untuk pelaksanaan program KBBM dan PJM ini akan cuba menerokai potensi permakasaan produk tempatan, perluasan pasaran dalam sektor perjitan serta merancakkan semula aktiviti membeli belah. Adalah diharapkan pelaksanaan kedua-dua aktiviti ini akan memberi nafas baru kepada aktiviti ekonomi domestik melalui penciptaan permintaan sekaligus memberi manfaat kepada peniaga tempatan. Selain itu, KPDNGP juga menawarkan kepada rakyat sumber pekerjaan atau pendapatan baharu melalui perniagaan franchise dan jualan langsung. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, KPDNGP akan melaksanakan program permekasaan usahawan franchise dengan peruntukan 1 juta ringgit dan permekasaan industri jualan langsung dengan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit. Diharapkan keluarga Malaysia akan mengambil peluang dengan menyertai program dan inisiatif yang akan dilaksanakan oleh KPDNGP pada tahun hadapan. Di kesempatan ini, saya turut ingin menyebut ahli yang berhormat semua untuk mewar-warkan kepada masyarakat di luar sana bahawa SSM, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia, masih lagi membuka peluang serta memasasarkan lebih 100,000 pendaftaran baharu melalui skim pendaftaran perniagaan prihatin SPPP bagi golongan bawah 40 atau B40 dan juga pelajar sepenuh masa di Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta untuk mendaftarkan perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 tanpa dikenakan fee bagi pendaftaran baharu serta maklumat perniagaan. Tuan Ini Pertua, kerajaan telah membuka semula sektor ekonomi bagi memulihkan serta memacu pertumbuhan negara. Namun cabaran yang mendepani kita bukan sahaja dari sudut gaya hidup yang perlu diserasikan dengan kehidupan dalam suasana norma baru. Namun sejurus ekonomi dibuka, akan berlaku peralihan ekonomi atau ekonomi in transition dengan izin, di mana menurut Mary C. Daly, Presiden Reserve Bank of San Francisco, situasi yang disebut sebagai freedom induced demand spurt berlaku apabila wujudnya peningkatan permintaan secara mendadak, manakala pembekalan ataupun pembekal masih lagi mencari rentak untuk menyesuaikan bentuk permintaan yang berubah dengan kadar penawaran sedia ada. Demand shocks dan supply chain problem ini menyebabkan harga meningkat di pasaran akibat kekurangan bekalan. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund IMF pada 24 Jun 2021, harga makanan global meningkat bermula sebelum COVID lagi. Tetapi wabak pandemik COVID-19 ini terus melonjakkan lagi trend kenaikan harga. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga terus meningkat adalah disebabkan oleh gangguan rantaian bekalan, kos penghantaran yang meningkat, keadaan pertumbuhan yang lemah di negara pengeksport, faktor tukaran wang asing, cuaca dan permintaan yang meroket sebaik sahaja sektor ekonomi dibuka. Manakala pengeluar masih lagi perlu menyesuaikan persekitaran penawaran bagi mengadaptasi trend perubahan permintaan.
Aliran global ini cenderung menyebabkan negara membangun lebih terdedah kepada turun naik harga barangan. Menyokong faktor yang sama, International Food Policy Research Institute turut memaklumkan bahawa harga makanan global juga telah meningkat sebanyak 33% berbanding tahun 2020. Dan laporan World Economic Forum juga menunjukkan purata harga makanan global adalah sebanyak 25% lebih tinggi berbanding purata pada tahun 2014 ke 2016. Apa yang cuba saya sampaikan adalah berdasarkan laporan yang disebutkan sebentar tadi, isu ini berlaku dan dirasai di seluruh dunia. Dan faktor-faktor penyebab berlaku kenaikan ini bersifat luar kawalan. Mengambil kira faktor yang saya sebutkan sebentar tadi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna mengambil langkah dengan melaksanakan sesi libat urus bersama pihak berkepentingan, sama ada agensi kerajaan berkaitan atau pihak industri, bertujuan untuk memahami, meneliti dan seterusnya mengambil langkah terbaik sebelum kerajaan merumuskan sesuatu tindakan yang boleh memelihara kepentingan semua pihak. KPDNHP akan terus komited untuk memastikan supaya tiada berlakunya gangguan di dalam rantaian bekalan makanan dan memastikan keberadaan makanan pada paras yang mencukupi. Pemeriksaan dan pemantauan menyeluruh lebih 1,000 pegawai pemantau harga serta 2,200 pegawai penguatkuasa di peringkat pemborong dan peruncit akan terus digerakkan supaya tidak berlakunya aktiviti pencatutan harga dan peniaga kekal menjalankan perniagaan secara beretika di seluruh negara. Tuan Ini Bertuah, pada kesempatan ini saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang menyertai pembahasan peringkat dasar untuk bajet 2022. Terima kasih juga kepada ahli yang berhormat yang membangkitkan isu, memberikan cadangan, komen serta idea berkaitan. Yang berhormat Port Dickson ada membangkitkan berkenaan menjaga kepentingan hak cipta negara, intellectual property dan dilindungi dalam rundingan CPTPP. Untuk makluman, ia ahli yang berhormat Port Dickson. Landscape harta intelek global sentiasa berkembang dari semasa ke semasa mengikut kemajuan teknologi. Oleh itu, adalah menjadi satu keperluan supaya perundangan harta intelek negara dikemaskini bagi memastikan hak harta intelek rakyat kita dilindungi selaras dengan perkembangan lanskap harta intelek dan standard antarabangsa. Perlindungan harta intelek yang berpiawaian tinggi dapat meningkatkan keyakinan para pelabur untuk melabur dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang akan menggalakkan lebih banyak penghasilan reka cipta dan inovasi tempatan. Di samping dapat menarik pelabur asing ke dalam negara bagi merancangkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta perdagangan yang akan membuka lebih banyak peluang perniagaan dan pekerjaan. KPDNHP melalui agensinya Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MIPO, ia bertanggungjawab mentadbir dan mengurus perlindungan harta intelek di Malaysia telah mengambil langkah untuk mengemaskini perundangan harta intelek sedia ada bagi memenuhi komitmen Malaysia dalam perjanjian-perjanjian antarabangsa yang Malaysia menjadi ahlinya. Tuan Speaker, boleh saya Pindaan-pindaan ini adalah sekejap Menteri. bagi
menyeragamkan praktis dan amalan harta intelek di negara ini bersesuaian dengan praktis dan amalan antarabangsa serta memastikan pemilik harta intelek di Malaysia mendapat manfaat yang sama dimiliki oleh pemilik harta intelek di negara lain. After this. Menteri, kalau saya hanya nak bangkitkan, kalau ahli parlimen itu tak ada dalam Dewan, boleh tak kita bagi secara bertulis supaya adil untuk 7 orang yang ada, kita boleh tunggu dan isu yang kita bangkitkan boleh kita tanya. Kalau tidak, kita akan tunggu sampai 7:30 malam, jawapan bagi ahli parlimen tak adil. Baik. Terima kasih. Panduan memang boleh, contohnya kalau PD tidak ada, tapi kalau ada keperluan untuk dimaklumkan, boleh. Tutup peluang kepada Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya selesaikan dalam satu bab ini. Baik. Sebab jawapan dia setengah-setengah, separuh ya, Yang Berhormat. Terima kasih, Ya. Kembut. Terima kasih. Perundangan dan penguasaan harta intelek yang selaras dengan standard antarabangsa seperti mana yang dipersetujui dalam CPT-PPP ini kelak akan menjadi antara tarikan kepada pelabur dari negara ahli CPTPP dan juga negara-negara lain untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat tempatan dan menggalakkan perkongsian teknologi. Seterusnya, akan membantu melonjakkan ekonomi pasca pemulihan akibat pandemik. Kementerian komited memastikan kepentingan negara dan hak-hak pemilik harta intelek ini di Malaysia senantiasa dilindungi selaras dengan standard dan amalan terbaik antarabangsa. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, Kulim Bandar Baru membangkitkan isu bagi saya, bagi Kabinet NHP penting. Kan tetapi oleh kerana ada permintaan daripada Yang Berhormat tadi, saya aku kepada Tuan Yang Di-Pertua lah. Baik. Tapi saya lah jawapan ini sangat baik dan sempurna. Okey. Tuan Yang-Di-Pertua, Yang Berhormat Kulim Bandar Baru tak ada. Yang Berhormat Pontian pun tak ada. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, sorry. Berkait dengan CPTP tadi. Sila. Sila Jerlun. Boleh ya? Terima kasih Jerlun. Yang Di-Pertua. Saya setuju bahawa harta intelek tempatan kita perlu sentiasa dilindungi. Tetapi sedarkah Yang Berhormat Menteri bahawa di bawah CPTPP sekiranya kita membeli teknologi daripada luar untuk penggunaan kita sendiri, source code yang datang dengan teknologi tersebut tidak boleh kita gunakan tanpa kebenaran daripada pihak pembekal asing itu. Contohnya untuk pesawat pejuang yang kita beli daripada luar negara, Amerika Syarikat contohnya. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Terima kasih, Jerlun. Yang Berhormat Jerlun, ini memang kita ketahui, kita ambil kira. Jadi pandangan saya, Tuan Yang Di-Pertua buat masa sekarang, mungkin saya tak dapat untuk memberi saya rasa sesuatu yang sangat sempurna. Kalau boleh, Yang Berhormat Jerlun, izinkan saya buat respon kepada apa yang ditanya oleh Yang Berhormat Jerlun secara bertulis. Ya, untuk lebih adil kepada Yang Berhormat Jerlun yang bertanya tentang perkara ini. Saya teruskan. Tuan Yang Di-Pertua, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan pada kali ini. Saya percaya pandangan dan cadangan ahli yang berhormat dapat membantu memperkukuhkan lagi dasar dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kementerian ini untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan setiap perkara yang dibahaskan pada hari ini akan membawa keberkatan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita berusaha untuk memastikan setiap inisiatif, program, malah peruntukan yang telah digariskan dalam bajet 2022 ini dilaksanakan dengan penuh ikhlas, dedikasi serta berlandaskan semangat keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi menjawab
40 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya lihat banyak yang tak ada kerana pagi ni saya dah jawab soalan dalam MQT dan juga soalan dalam lisan. Never mind, saya akan check sama ada mereka ada di sini. Yeah. Tapi namun demikian saya ingin beri